Okay, so sekarang kita nak tengok pantulan dalam penuh ataupun total internal reflection. Jadi total internal reflection tu apa? Korang tengok dalam gambar ni, video ni, korang boleh nampak bahawa laser ni, okay, dia dalam kaca tau. So dalam kaca sepatutnya cahaya keluar lah kan sebab kita belajar pembiasan. Okay, kita belajar pembiasan. So bila kaca ataupun apa-apa yang transparent ke, bila cahaya masuk, dia akan membengkok kan. Tapi kalau kita tengok dekat sini kan, tiba-tiba kan, instead of membengkok keluar, apa yang berlaku adalah dia patah balik. Maksudnya dia pantul dalam kaca ni. So itu yang dimaksudkan dengan pantulan dalam penuh ataupun total internal reflection. So ni adalah definition dia lah. Okay, pantulan dalam penuh ataupun total internal reflection. Okay, jadi sekarang ni macam mana benda ni boleh berlaku? Okay, so dua benda wajib yang korang kena ingat. Okay, adalah dia punya syarat. Okay, syarat dia adalah yang pertama, cahaya merambat daripada tumpat ke kurang tumpat. Okay, maksudnya ketumpatan optik tinggi kepada ketumpatan optik yang kurang. Okay, itu yang pertama lah. Contoh, katakanlah kita ada kaca dengan udara. Jadi kalaulah cahaya tu di dalam kaca bergerak ke arah udara, possible untuk pantulan dalam penuh berlaku sebab kaca ketumpatan optik lebih tinggi daripada udara. Tapi kalaulah daripada udara, okay, contohlah daripada udara masuk ke kaca tak jadi. Kenapa? Sebab udara kurang tumpat. Itu syarat pertama. Kejap lagi kita tengok dia punya contoh. Tapi syarat kedua dia adalah sudut tuju kena lebih besar daripada sudut genting. Okay, sekarang ni mungkin ada yang tertanya sudut genting tu apa? Hold dulu. Okey, sudut genting tu terima je dulu. Nanti kita akan tengok dekat video satu lagi apa yang dimaksudkan dengan sudut genting. Tapi sekarang kita tengok syarat dia dulu. So, sabar dulu. Syarat untuk pantulan dalam penuh. Pertama, medium tumpat ke kurang tumpat. Yang kedua, I kena lebih besar daripada C. Okey, contohlah nak tengok jadi tak jadi pantulan dalam penuh. So, diberi C ataupun sudut genting, bahan X tu yang warna biru ni lah adalah 50. Tentukan sama ada pantulan dan penuh, total internal reflection berlaku ataupun tak berlaku. So kita tengok dekat nombor 1 ni, dia kata C adalah 50. Dalam gambar ni dia tunjuk kita I. I adalah 45. So I kurang daripada C. Jadi syarat tak lepas. Jadi bila syarat tak lepas maksudnya pantulan dalam penuh, total internal reflection tak berlaku. Jadi kalau total internal reflection tak berlaku, apa yang berlaku? Pembiasan lah, refraction. Jadi light akan keluar menjauhi normal sebab dekat sini kurang tumpat. Okay, so dia laju jadi dia menjauhi normal. Okay, situasi nombor 2. Okay, kita tengok dulu syarat pertama. Dia kena daripada tumpat ke kurang tumpat. So kalau kita tengok kat sini dia dalam kaca. Okey, kaca tu lagi tumpat lah. Ni udara kurang tumpat. So, daripada dalam kaca pergi ke udara. So, daripada tumpat, denser to less dense. Jadi, syarat pertama lepas. Okey, kita ada dua syarat kan? So, syarat pertama lepas. Syarat kedua, I kena lebih besar daripada C. So, I dia adalah 55. C dia adalah 50 tadi. So, syarat kedua pun lepas sebab I dia lebih besar daripada C. Jadi, bila I lebih besar daripada C, pantulan dalam penuh, okay, ataupun total internal reflection berlakulah. Jadi macam mana rupa dia? Rupanya adalah dia akan pantul macam ni. Dan dekat sini pun akan jadi 55 darjah juga. Okay, ingat tau dia bukan salah satu pun boleh. Tak, dia kena dua-dua. Okay, macam nombor 1 tadi, satu syarat je. Iaitu tumpat ke kurang tumpat dia lepas. Tapi dia still tak jadi sebab syarat nombor 2 tak lepas. So untuk pantulan dalam penuh berlaku, dia bukan salah satu sahaja lepas. Tidak, dia kena dua-dua berlaku. Okay, situasi yang ketiga. Okay, dalam ni kita tengok cahaya datang daripada udara. Masuk ke dalam kaca. Jadi daripada kurang tumpat pergi tempat yang lebih tumpat. Jadi pantulan dalam penuh tak berlaku lah. Sebab kalau nak berlaku dia kena dalam kaca tu sendiri. Jadi apa yang berlaku kalau pantulan dalam penuh tak berlaku kan? Yang berlaku adalah pembiasan ataupun refraction. Okay, so dalam ni kaca dia slow towards normal. So ini adalah lukisan dia. Jadi ni adalah kita punya R. Tapi R ni adalah refracted angle lah. Jadi point dia dekat sini adalah ingat untuk pantulan dalam penuh berlaku dia kena ikut syarat. Okay, syarat dia adalah cahaya merambat daripada medium tumpat ke kurang tumpat.
Lepas tu sudut dia kena lebih besar daripada sudut genting. I dia kena lebih besar daripada C. Okay. Jadi kita tengok contoh lah. Contoh situasi Okay. Contoh soalan dekat sini. Okay. Dia kata kita ada satu sinar cahaya dalam intan. Diamond lah. Okay. So sekarang ni dia cahaya tu dekat dalam diamond. Diamond tu tumpat lah. Okay. Ataupun dense. So daripada situ, dia kata okay, kat sini ini adalah udara. Kat luar ni adalah udara. So dia tanya apa akan berlaku kepada cahaya kalau X adalah 20 dan X adalah 30. Okay, first. Ingat balik syarat dia tadi. Okay, the conditions adalah nombor satu, dia kena daripada tempat yang tumpat ke tempat yang kurang tumpat. Maksudnya cahaya tu in the first place, asal-asal starting point dia kena dalam tempat yang tumpat. Okay, so dalam kes ni dua-dua soalan ni, okay, syarat nombor satu lepas. Sebab cahaya memang dah dalam intan, dah dalam tempat yang denser. Okay, point nombor dua kena I lebih besar daripada C. So, I dalam kes ni, X ni lah I kita. Okay, so tengok untuk soalan yang pertama, I kita, which is X tu adalah 20. Padahal kita punya C adalah 24. Jadi untuk situasi nombor satu, okay, untuk situasi nombor satu, I kurang daripada C. Jadi pantulan dalam penuh ataupun total internal reflection tidak berlaku. Jadi apa yang berlaku? Dia akan refract. Refract ataupun pembiasan keluar. Keluar tu kena menjauhi normal. So ginilah. Menjauhi normal macam ni. So ini keadaan yang berlaku. Okay, kita try tengok nombor 2. Tapi cikgu pakai color lain. Okay, so untuk situasi kedua, I kita, which is X, adalah dia kata 30. Pada masa yang sama, C masih kekal sebagai 24 sebab C untuk sesuatu bahan tu tetap untuk bahan tersebut. So, C still 24 critical angle. Critical angle tu apa? Hold dulu, sabar jap. Yang penting C adalah 24. So, dalam kes ni, I lebih besar daripada C. So, tadi syarat pertama dua-dua memang dah lepas. Dan sekarang syarat kedua pun dilepas. Jadi, pantulan dalam penuh, okay, ataupun total internal reflection berlaku. Kalau macam tu, macam mana rupa dia? Kita pantulkanlah dia. Macam tu. Okay. So, dalam situasi ni, pantulan dalam penuh berlaku. So, instead of keluar, dia akan patah balik dekat dalam ni. Okay. So, tengoklah dekat dalam ni. Mungkin kalau korang nak sambung, korang tengoklah dia punya pantulan macam mana. Mungkin macam ni dan pantul. Sebab itulah, lagi satu, sebab itulah intan, dia sparkle. Sebab dekat dalam kaca pula. Dekat dalam intan tu atau dalam diamond tu, pantulan dalam penuh banyak berlaku. Jadi korang nampak bling-bling-bling. Macam tu. Okay, so anyway, point dia adalah dekat sini, pantulan dalam penuh tu apa? Korang kena ingat dia punya syarat. So dia kena daripada cahaya tu kena dalam tempat yang tumpat ke arah kurang tumpat dan seterusnya kita kena pastikan I kita, sudut tuju kita lebih besar daripada C. Critical angle ataupun sudut genting. Okay. So, dalam video seterusnya, barulah kita akan tengok sudut genting tu apa. Okay. So, itu adalah dalam video yang seterusnya. Okay, kita akan belajar sudut genting tu apa dan macam mana cara nak dapatkan sudut genting daripada pengiraan ataupun rajah. Okay. Alright. So, terima kasih.